Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Terjemahan Sahih Bukhari berserta ulasan Maulana Asri lah. Jadi kita nak bincang sambung sikit tentang kitab al-iman lagi, iaitu kita nak bincang ini perbezaan pendapat ulama tentang iman itu bertambah dan berkurang ataupun tidak dah. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Muhaddisin, Syafi'i, Ahmad, Bukhari dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama berpendapat bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Itulah majoriti ulama dah, jumhur ulama. Iman ni boleh tambah, boleh kurang. Demi mengelakkan daripada menyerupai fahaman Khawarij, Imam Malik teragak-agak dalam menerima iman juga boleh berkurang. Tapi Imam Malik ni macam teragak-agak lah. Yang takut serupa dengan Khawarij lah. Demikianlah tersebut dalam Hasyiah Faidul Bari. Imam Ibn Barak juga sependapat dengan Malik dalam masalah ini. Berkurang itu masalah. Tambah tu ada dah. Imam Abu Hanifah, tokoh-tokoh ulama pendukung mazhab Abu Hanifah lah. Imam Al-Haramain. Ini mazhab Syafi'i. Kalau kira Imam Al-Haramain lah. Al-Juwaini. Dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain berpendapat iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbezaan pendapat dalam masalah ini sebenarnya berpunca daripada perbezaan pendapat mereka tentang iman itu sendiri. Adakah ia murakab, terbentuk daripada beberapa juzuk atau komponen, sambung-sambung kan? Macam manusia ni ada tangan, ada kaki. Ataupun ia basic, tunggal, tidak berjuzuk, tidak ada bahagian-bahagian dia lah. Stokor dah. Adakah amal merupakan juzuk iman atau tidak? Iman ni bahagian-bahagian iman ke, komponen-komponen iman ke, macam tangan, kaki, ataupun tidak dah. Orang-orang yang berpendapat iman itu murakkab, tersusun dah. Dan amal adalah salah satu juzuk, satu bahagian daripada tiga juzuk, daripada tiga bahagian iman, seperti telah disebutkan sebelum ini, mengatakan iman bertambah dan berkurang. Orang-orang yang berpendapat iman itu basit, sebutin stokol lah dah. Dan amal bukan juzuk iman, pula mengatakan iman tidaklah bertambah, tidak berkurang. Pasal kata dia hati saja dah. Itu penyempurna iman saja dah. Perbezaan di antara tokoh-tokoh ahli sunnah dalam masalah ini hanyalah perbezaan pendekatan dan pada lafaznya sahaja. Kalau tokoh-tokoh besar kita nak kata gitulah. Jangan cuba mudah untuk mengeluarkan tokoh-tokoh besar terutama sekali keluar daripada ahli sunnah. Jangan cepat-cepatlah. Kita takwil lah untuk dia dah. Tapi kita kalau kita rasa salah, kena kritik pendapat tu dah. Tapi kita nak mulakan seorang itu payah, menghukum individu ni payah. Macam orang kata Dr. Abdul Basit itu tidak jelas manhaj dia kerana duk mengajar kitab Sabilul Muhtadi, kitab apa? Kitab apa tu? Kitab Syekh Abdul Samad Al-Falbani ni dah. Jadi beberapa kitab-kitab Jawi tu ada kitab-kitab yang kita kata ada akidah Nur Muhammad pada kita dah. Akidah sesat pada, tapi sebenarnya tidak gitu. Iyalah banyak manfaat lain kitab tu adalah sikit-sikit banyak dah. Akidah Nur Muhammad sikit dah. Jadi kita tuduh orang yang mengajar tu mesti berakidah semasa itu payah ni. Sebenarnya tidaklah, gitulah kita katanya. Nak mengkategorikan Dr. Mazhar ni mahal tak adalah orang ni, tak bahar adalah orang ni sesak, orang ni mudah-mudah. Dr. Yusuf Qardawi baru meninggal ni, Allah raham ni. Sesak lah apa dah. Adalah fatwa yang kita rasa tak tepat, tapi kita nak menghukum mudah-mudah tidak dah. Kita kena tengok banyak sudut dah. Perbezaan di antara tokoh-tokoh ahli sunnah dalam masalah ini hanyalah perbezaan pendekatan dan pada lafaznya sahaja. Pada hakikatnya kedua-dua golongan ini di atas berbeza hanyalah dalam pendekatan dan pada lafaz sahaja. Sebabnya ialah kalau golongan pertama ditanya bukankah semua juzuk mukawwin bagi hakikat suatu itu sama kedudukannya. Kalau sama, kenapa kau mengatakan jika tasdik membenarkan dalam hati tiada, maka tiadalah iman? Kalau kita tanyalah, seseorang yang tidak bertasdik membenarkan dalam hati jadi kafir lah. Sepatutnya kamu juga mengatakan orang tidak beramal kafir seperti orang tidak bertasdik. Dah. Orang tidak beramal jadi itulah, jadi kata macam Khawarij lah. Buat dosa sikit pun kafir dah dia dah. Kenapa kamu hanya mengatakan fasik kepada orang tidak beramal? Orang tinggal semaya ke ataupun orang tinggal semaya tu ada hak kata kafir juga. Ada hak tinggal amal zakat tinggal ke, perkara yang haram buat ke, tidak beramal tu dah fasik ya. Tidak jadi macam Khawarij kata kafir dah. Jawab mereka, amal sebenarnya bukanlah juzuk asasi dan hakiki iman sehingga boleh dikatakan iman yang murakkab dan merupakan kul. Setiaplah itu akan terus nyenyak apabila tidak ada amal. Bukan gitu dah. Tak ada tangan tu, jadi tak ada, bukan orang lah kau. Tidak dah.
Amal hanyalah juzuk urfi. Menurut istilah golongan tertentu sahaja dah. Juzuk urfi dan juzuk mukammil, juzuk penyempurna bagi iman. Apabila ia ada, iman akan bertambah sempurna. Apabila ia tiada, akan berkuranglah kesempurnaan iman. Macam kita tak ada tangan, tak ada kaki, tak sempurna kemanusiaan. Golongan kedua, walaupun tidak menganggap amal juzuk hakiki iman, bukan bahagian-bahagian iman, maka tidaklah seperti golongan murji'ah yang langsung tidak mementingkan amal. Murji'ah ni buat dosa, kau tak ada buat dosa, kau zina ke apa, iman sama dengan iman orang tak buat zina pun dah. Orang buat baik pun dah. Semaya bel, kau jaga semaya, kau tak semaya, serupa bagi dia dah. Jadi langsung tidak mementingkan amal dalam kehidupan beragama. Tu pendapat murji'ah. Mereka bahkan sangat mengambil berat tentang amalan dan menganggapnya sebagai sebab yang menyempurnakan iman juga. Orang mazhab Hanafi dia, kadang-kadang semaya kuat lagi daripada kita dah. Semaya witir kata wajib, hak kita kata sunat ni. Dengan itu jelaslah bahawa golongan kedua tidaklah menolak amal sebagai juzuk penyempurna atau mukammil, penyempurna iman lah, dan terima oleh golongan pertama. Sikap golongan kedua yang tidak menerima amal sebagai juzuk hakiki atau juzuk mukawim, komponen yang membentuk hakikat iman juga sebenarnya tidak bercanggah dengan pegangan golongan pertama. Kalau kita tengok molek perhati lebih kurang je dah. Dengan itu juga perbezaan pendapat tentang amal sebagai juzuk iman atau tidak pada hakikatnya tidak lebih daripada perbezaan lafzi saja. Nafas saja beza ya. Maka perbezaan kedua-dua golongan di atas, golongan di atas tentang iman itu bertambah dan berkurang atau tidak juga sebetulnya termasuk dalam perbezaan lafzi juga tidak lebih dari itu. Tak bolehlah kafir sesat menyesatkan. Dah berkurang dah. Lihat untuk perbincangan dua tajuk di atas dalam Fathul Bari jilid 1 muka 46 hingga bab 7, Fathul Bari jilid 1 muka 137 hingga 138, Umdatul Qari jilid 1 muka 12 hingga 13, Irsyadus Sari jilid 1 muka 12 hingga 13, Nasrul Bari jilid 1 muka 6 hingga 10, Tanzimul Asqat jilid 1 muka 226 hingga 229. Okey, habis itu dah. Latar belakang semasa penyebab perbezaan pendapat di kalangan Ahlussunnah. Sebab apa ya perbezaan ni? Latar belakang semasa merupakan salah satu faktor yang penting yang melahirkan perbezaan pendapat di antara dua golongan Ahlussunnah yang besar tadilah tersebut tadi. Kewujudan golongan Murji'ah telah mendorong golongan pertama yang mengatakan iman itu murakkab. Sekali ni bertegas mengatakan amal bil arkan sebagai juzuk iman, sebagai iman. Buat perbatas semaya buat benda baik ke apa ni, juzuk sebahagian daripada iman ni. Kerana nak lawan Murji'ah. Murji'ah ni kata tak ada keselasun dengan iman ni. Walaupun pada hakikatnya amal bil arkan itu di sisi mereka tidak lebih daripada juzuk penyempurna atau juzuk mukamil saja. Lebih kurang ni. Kalau kita juzuk mukamil nak sempurna lah, bukan maksudnya percaya dari hati ya, tinggal perbuatan amal saja tu jadi kafir ke dak ni. Jadi tu maksudnya untuk penyempurna iman lah. Ini kerana golongan Murji'ah percaya amal sama ada baik atau buruk tidak memberi apa-apa kesan kepada iman seorang. Tu Murji'ah ni. Kuat dulu. Ulama-ulama dulu kuat lawan Murji'ah dah. Murji'ah ni macam liberal lah ni lah. Menerima agama Islam sebagai agama yang benar dalam hati sahaja sudah memadai untuk dianggap seseorang itu mukmin yang pasti akan masuk syurga mengikut puak ni lah. Walaupun ia tidak pernah melakukan apa-apa kebaikan dalam kehidupannya, penerimaan agama sekadar itu cuma sudah memadai untuk menghalang seseorang masuk neraka. Walaupun di sepanjang hayat ia hanya melakukan kejahatan dosa dah. Ada dia mengucap ataupun dia masuk Islam, dia awak dosa berzina ke apa, tak semuanya bel ke apa tu masuk syurga jugalah mengikut Murji'ah ni. Dalam hati saja sudah cukup nah. Golongan kedua yang menyatakan iman itu basit. Dah. Ini hak mazhab Abu Hanifah tadi lah. Pula menghadapi golongan puak Khawarij ni pula dah. Ini masalah Khawarij ni. Dan Mu'tazilah. Dah. Khawarij dulu dan Mu'tazilah dulu. Besar Abu Hanifah dulu lah. Yang percaya bahawa seseorang akan terus menjadi kafir atau terkeluar dari batas iman sebaik sahaja ia tidak melakukan apa-apa suruhan agama yang wajib, atau melanggar apa-apa perintah dan larangan agama yang menyebabkan pelakunya berdosa besar. Jadi mengikut Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah ni kalau buat dosa besar, kafir terus lah, terkeluar dari batas iman dia. Oleh sebab itulah mazhab Abu Hanifah kata tak keluar daripada dia. Maksudnya iman tu dalam hati dia. Selagi dia tidak dalam hati dia percaya, maksudnya buat dosa besar setahun mana pun masih Islam lagi lah. Mengikut nak lawan apa-apa ni lah Abu Hanifah. Dan ulama pendapat dengan dia pilih pendapat ni lah. Dalam hati saja nah. Basit stokor iman tu bukanlah ada tangan kaki suku dah.
Ini kerana dalam asas kepercayaan mereka amal adalah juzuk asasi dan juzuk mekawin, komponen yang membentuk hakikat iman. Sama seperti tasdik juga. Sama je kira je. Amal ni jadi orang Mu'tazilah ataupun Khawarij ni yang anggap juzuk asah juga. Kalau tak ada tangan kat kira bukan manusia, kita lebih kurang dah. Jadi dia dia sekali yang anggap iman dan amal ni perbuatan ucapan ke apa ni tak boleh buat salah dosa. Buat salah dosa Allah menafikan keseluruhan iman. Jadi nak hadapi pokok ni lah Abu Hanifah berpendapat basit. Stokor iman bukanlah memerlukan komponen murakkab yang tersusun dengan tangan, kaki dan sebagainya lah. Latar belakang inilah yang mendorong golongan kedua ni, mazhab Hanafi sebagainya, menafikan amal bil arkan sebagai juzuk iman, sebagai bukan menafikan sebahagian iman lah, bahagian iman lah. Jadi kerana golongan kedua menafikan amal bil arkan sebagai salah satu juzuk iman seperti golongan Murji'ah, mereka kadang-kadang dituduh Murji'ah. Kadang-kadang orang tuduh mazhab Hanafi ni Murji'ah ahli sunnah lah Murji'ah. Kerana mereka ni seolah menafikan perbuatan. Sebenarnya bukan gitu, dia nak lawan Khawarij ni nak. Padahal Murji'ah menafikan kedua-dua bentuk juzuk mukawin dan mukammil lah. Murji'ah pula dia tak ada jejak sikit buat dosa pun jejak dah. Hati yang bersih dah. Tak akan tuduh buat tak apa, hati bersih dah. Buat dosa pun tak apa, hati yang bersih katalah. Dia kata bersih, dia bersih setara mana, dia tak akan tuduh dah. Tak semaya bersih setara mana dah. Akhlak buruk dengan Allah SWT dah. Golongan kedua pula hanya menafikan amal bil arkan sebagai juzuk mukawin saja. Dah. Yang kedua ni mereka tidak pernah menafikannya sebagai juzuk mukammil dah. Juzuk mukawin, juzuk yang stokor lah. Tapi mukammil tu penyempurna iman kita dengan amal ibadah, mazhab Hanafi pun setuju dah. Inilah sebenarnya perkara yang menjadi punca kepada tuduhan melulu seperti itu. Kalau kita baca kitab banyak, jumpa lah orang tuduh mazhab Abu Hanifah ni Murji'ah ni akan jumpa dah. Puncanya ialah kejahilan tentang perbezaan di antara juzuk mukawin dan juzuk mukammil ni. Juzuk maksudnya bahagian stokor tu ataupun mukammil penyempurna dah. Kalaulah semata-mata menyerupai suatu golongan yang menyeleweng pada pandangan seperti lalu kita baca kitab pandangan itu, membolehkan anda mengaitkan sesuatu aliran yang benar dengan golongan yang menyeleweng itu, nescaya boleh juga anda kaitkan aliran pertama dengan aliran Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau kita nak stay ambil sikit-sikit dah. Ambil kutip kitab ni nak kritik, nak hukum orang, mudah lah. Ambil Dr. Yusuf Qadawi kata Khawarij dah. Membenarkan memberontak dan bunuh pemimpin agama dah. Ambil sekerat-sekerat dah. Tidak ambil konteks menyeluruh bolehlah menghukum kita banyaklah jadi balahnya. Tak lesah sama lah orang ni jahat, orang ni baik sini. Syekh Albani orang kata macam-macam, Murji'ah juga dia, Safi dah. Tak lesah kalau kita nak hukum orang dah. Matlamatnya bukan hukum individu dah, tapi pendapat tu dah. Kalau kritik pendapat orang tu kadang dia cerita tak habis. Dah. Mungkin dia tak sempat cerita berhabis. Nampak tak comel, kita boleh kritik lah, tapi nak untuk hukum dia betul-betul payah lah. Batiniyah nak hukum dia batiniyah ke? Dia syirik pun apa? Ahlu syirik ke? Perbuatan syirik boleh kata dah. Ahlu syirik ke? Dia ni ahlu bid'ah ke? Payah dah. Jadi mudahlah berlaku dari kita akan jumpa dah. Payah dah. Tidak kita tuduh orang ni Khawarij, mudah-mudahan orang tuduh ni Murji'ah, mudah-mudahan dah. Terutama orang tokoh-tokoh besar, ulama besar, kita jangan mudah dah. Sangka baik dah. Ataupun insaf dah. Kerana bukankah dua golongan menyeleweng itu juga mempercayai iman murakkab? Sebenarnya tersusun percaya Khawarij ke, Mu'tazilah ke ataupun Murji'ah ke, dia percaya tersusun gini lah macam Murji'ah ni. Dia tu percaya gini lah. Kalau kita kira kat mazhab jumhur pun masalah lah kalau kira dah. Jadi macam Khawarij pun nak kerana akak seolah tersusun ni. Kalau tak ada tak semaya ataupun buat dosa besar tu kafir tu. Khawarij contohnya. Jadi imam mazhab Syafi'i, mazhab jumhur ulama ni jadi Khawarij lah kalau kita nak tuduh lah. Kalau kita ambil sekerat-sekerat gitu lah. Bukankah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengamalkan segala perintah Allah dan Rasulnya adalah tiga komponen iman? Super Khawarij lah. Jumhur ahli sunnah ni super Khawarij dia segini ya.
Kenapa tidak pula golongan pertama dikaitkan dengan dua golongan menyeleweng itu dah? Golongan Khawarij dengan Mu'tazilah dah. Dah. Jika kejawapannya ialah keserupaan yang kelihatan padamu itu adalah akibat pandangan sepetas lalu, maka begitulah juga dengan golongan kedua. Sebabnya golongan pertama tidak boleh dikaitkan dengan Khawarij dan Mu'tazilah ialah kerana mereka tidak anggap amal bil arkan sebagai juzuk mekawin. Juzuk kun lah maksud jadi sungguh dah. Juzuk stokor dah. Juzuk bukan juzuk mekawin. Sebagai juzuk mekawin iman seperti dua aliran bernyeleweng itu dah. Jadi orang hak nyeleweng Mu'tazilah Khawarij ni kalau buat dosa tu kafir. Buat dosa besar sikit kafir, dosa kecil pun kafir juga, habis jadi kafir dah. Mereka hanya menganggap juzuk mukamil atau juzuk mutamin bahagian yang menyempurnakan iman semata-mata. Jadi orang al-jumhur al-sunnah ni, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dah secara umum juga dah. Mazhab tapi lain sikit lah, atau mazhab Ahmad bin Hanbal dah. Jadi mereka jumhur ulama ni mengatakan juzuk mukamil dia. Maksudnya bukanlah tak ada tangan tu bukan orang dah. Tak ada kaki bukan orang. Orang cacat. Orang lagi tapi cacat dah. Tapi kalau ikut Khawarij Mu'tazilah tak ada kaki tangan bukan orang tu hatu dia kata. Kita kata pala tak ada boleh jadi hatu dah. Tangan kaki tak ada boleh jadi cacat bagus dah. Begitulah beza antara perbahasan antara Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cepat menghukum lah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 102, Fathul Mulhim jilid 1 muka surat 445, Fadlul Bari jilid 1 muka surat 260, Tuhfatul Qari jilid 1 muka surat 190, Kashful Bari jilid 1 muka surat 593, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 182, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka surat 28 dah. Okey, seterusnya tuduhan Murji'ah terhadap segolongan Ahlussunnah. Jadi Murji'ah pula tuduh ke Ahlussunnah kan. Tuduhan terhadap golongan kedua sebagai Murji'ah. Ada. Ini tuduhan orang hak sebahagian contohnya jumhur ulama Ahlussunnah ni tuduh golongan-golongan seperti Hanafiyah ni dah. Ulama Hanafiyah sebagai Murji'ah ni adalah dah. Tuduhan terhadap golongan kedua sebagai Murji'ah agak meluas di suatu ketika dahulu dah. Seperti Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Kitab besar ni, kitab rujuk utama dah. Dalam firaq, dalam beza, dalam mazhab-mazhab dalam dunia Islam ni. Jadi Syahristani ni kitab Al-Milal wa Nihal ni macam tuduh lah. Macam dituduh mazhab Hanafi ni Murji'ah lah gitu dah. Membahagikan Murji'ah kepada dua puak. Pertama, Murji'ah Ahlul Bid'ah. Mereka ini langsung tidak memandang penting terhadap sebarang amalan dalam kehidupan beragama. Liberal lah kita zaman ni kan. Tak pakai tuduh tak apa, tak semuanya biar tak apa dah. Kadang nikah Kristian ke apa, capuk Islam ke apa dah. Tak nampak langsung dia agama Islam, tapi dia kata dia beriman, dia kata dia Islam ni. Dah, golongan kedua Murji'ah Ahlussunnah. Mereka ini meskipun tidak menganggap amal bil arkan sebagai juzuk iman, juzuk iman, tetapi sangat mengambil berat tentangnya dah. Mereka oyak je bukan bagi iman yang tokoh dalam hati dah, bukanlah anggota-anggota tu dah bukan iman dah. Selain sangat kuat beramal, mereka kuat lagi. Kadang-kadang kita tengok mazhab Hanafi ni kuat lagi dah daripada kita hak ngaku mazhab Syafi'i ni dah, beriman, beramal. Mereka juga merupakan pengikut sunnah yang setia dah. Kuat dia kalau dia ikut hadis daripada kita hak ngaku kuat ikut hadis dah. Daripada keterangan Asy-Syahristani ini, itu dapatlah disimpulkan golongan kedua tadi kalaupun telah dipanggil sebagai Murji'ah, ia bukanlah Murji'ah yang sesat, tapi termasuk dalam Murji'ah Ahlussunnah lagi. Walaupun semua Murji'ah tapi dia Murji'ah Ahlussunnah yang sangat mengambil berat tentang amalan dan sangat kuat beramal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Hanafi ni orang tidur kurang sikit dah. Dia macam ahli ra'yi sikit dah. Hak kuat guna akal dah. Guna keadaan berfikir dah. Kadang dia kata-kata dia tu lebih kurang ilmu kalam sikit dah. Tu asal dia. Tapi kita kena ingatlah lepas tu gitulah jangan kata-kata mudah lah. Ulama-ulama Islam kata mudah, kita tengok dunia hadis ni berpindah kepada mazhab Hanafi di India, Pakistan dah. Jadi kuat dia pula mengaji hadis, mengalah ke hak mazhab Syafi'i Hanbali. Gitulah dah. Kita kata kat orang jadi Allah balik sikit dah. Tu sama-sama lah. Mak hak lain sini jenis politik lagi lah dah. Allah akan balas kata orang liberal, orang LGBT dah sekali kita pula dah. Kuat dah nah. Gitulah. Dunia ni Allah tunjuk dah nah. Jadi Allah nak ajar lah kita ni kena berpada-pada je, jangan ekstrim. Politik ke beragama ke jangan melampau dah. Kita tuduh orang asam Jawa gapo-gapo dah. Sekali geng hak ngaku sunnah kena nyakit tu juga dah. Jadi kita kena jangan kuat sangat menghukum dah. Terutama individu. Kita hanya kritik pendapat perbuatan yang salah
tindakan yang salah tapi tidaklah cepat menghukum. Dah. Jangan kita berasa kita macam suci bersih. Allah akan uji kita pula. Waliyazubillah lah. Waliyazubillah, kita minta Allah tolong kita dah. Antara sebab kenapa Abu Hanifah dituduh Murji'ah. Satu lagi sebab kenapa Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang tokoh penting dari golongan kedua. Golongan yang tidak memasukkan amal perbuatan sebagai juzuk amal iman itu dah. Dikatakan Murji'ah ialah kerana adanya seorang tokoh Murji'ah yang bernama Nu'man juga. Ada juga nama tokoh Murji'ah ni Nu'man lah. Kalau Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dah. Dia juga telah memakai kunyah yang sama dengan Imam Abu Hanifah juga. Abu Hanifah juga panggil dah nama Nu'man, Abu Hanifah juga. Masyarakat kemudian terkeliru. Mereka menyangka Abu Hanifah Nu'man tokoh Murji'ah. Itu ialah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, tokoh ulama mazhab. Padahal dia adalah seorang yang lain. Oleh itu tidak wajar sama sekali mengaitkan golongan kedua dari kalangan ahli sunnah dengan golongan Murji'ah yang sesat. Lihat Al-Milal wal Nihal jilid 1 muka surat 141, Ar-Raf'ul wat Takbil muka surat 352 hingga 353, Kashful Bari jilid 1 muka surat 582, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka surat 29. Habis itu dah. Di antara dalil yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Tinggal lagi satu kemiskinan lah. Kita nak bincang sikit kemiskinan. Yang perlu diselesaikan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah yang kedua. Ulama kedua ni walaupun dia kata bukanlah dia kata iman terbasit, bukanlah murakkab tersusun macam ada tangan kaki ke apa, tersusun, dia perlu diselesaikan oleh golongan ahli sunnah juga. Yang kedua iaitu bagaimana dengan ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar yang dengan jelas menunjukkan iman itu memang bertambah dan memang berkurang. Ikut hadis itu memang begitulah, ikut zahir hadis. Berikut ialah sebahagian daripada ayat-ayat berkenaan dan perhatikanlah perkataan-perkataan yang bergaris di bawah. Terperhati dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bermaksud sesungguhnya orang yang beriman yang sempurna imannya ialah mereka yang bila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya lagi bunyi. Ya, bila disebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah Anfal ayat kedua. Jadi disebut situ zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka. Dalam ayat itu tulis bertambah iman. Apabila dibaca ayat Quran, getah hati mereka, bertambah iman mereka dah. Ayat kedua, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bermaksud mereka ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imanalah, bertambah menambah keimanan mereka dah. Ayat ketiga, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Bermaksud dan apabila diturunkan suatu surah dari Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik ada yang bertanya secara mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, fazadatuhum imanan, tambah iman mereka dah. Dan mereka berasa gembira dengan turunnya surah tersebut dah. Surah At-Taubah ayat 124 dah. Kalau ejek surah tu Quran, ayat Quran tu orang munafik, orang kafir ejek lah, tapi orang beriman tambah iman mereka dengan ayat Quran tersebut dah. Ayat keempat dah. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. Bermaksud dan tiadalah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Malaikat jaga neraka dah. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan bagi orang kafir. Jadi ada sebutlah 19 apa jaga neraka tu, jadi orang kafir jadi buat ngani lah.
Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Jadi orang hak tahu dah benda ni dalam kitab-kitab zaman dulu ajar dah. Dan supaya orang yang beriman bertambah-tambah imannya. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan. Orang munafik lah, ada tepuk kafir kata, apakah yang dikendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikendakinya menurut undang-undang peraturan Allah. Dan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sendiri. Dan sakar itu, neraka sakar, itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Jadi situ pun ada orang yang bertambah imannya dah. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Gitulah dah. Ayat ke apa dah? Surah 34 ayat ke-5 dah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Bermaksud dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang mukmin supaya iman mereka bertambah. Liyazdadu imanan. Di samping iman mereka ma'a imanihim. Supaya iman mereka bertambah di samping iman mereka yang sedia ada. Kepunyaan Allah jua tentera langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah. Surah Al-Fatah ayat ke-4. Ayat ke-6, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bermaksud dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, tentera Ahzab, ramalah nak suruh kerja Madinah masa tu dah. Mereka berkata inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan penyerahan diri mereka bolak-bolak kepada Allah. Surah Ahzab ayat 22 dah. Nampak ancaman semakin dahsyat tapi mereka semakin bertambah iman mereka dah. Nama zadahum illa iman wa taslima. Dia serah diri 100% pada Allah dah. Perhatikan pula hadis-hadis yang di bawah ini pula dah. Betapa ia menyatakan dengan terang dan tentang iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Akmalul nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Bermaksud orang yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Sempurna iman, akmalul nas imanan dah. Paling sempurna imannya dah. Riwayat Abu Ya'la, Al-Bazzar, Ishaq bin Rahawayh dalam musnad masing-masing, Ibn Abi Syaibah dan lainnya. Yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal iman. Bermaksud akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada dalam hatinya seberat zarah iman. Ada mithqal dzarrah, ada iman sikit, ada iman besar dah. Tirmizi, Nasai, Ahmad dan lain. Hadis lain pula dah. Yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ويخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. Bermaksud ahli syurga akan masuk ke dalam syurga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata, keluarkanlah daripada neraka sesiapa yang ada dalam hatinya walaupun hanya seberat biji sawi iman. Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan telah menjadi hitam legam. Lalu dicampak ke dalam sungai malu atau sungai kehidupan. Haya ataupun hayati al-hayat. Ada tamar butuh kan. Sungai malu atau sungai kehidupan. Malik Syah. Tidak pasti yang mana satu daripada dua perkataan tadi telah disebutkan oleh Amar. Teruslah mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji benih selepas banjir. Tidak akan engkau lihat bagaimana biji-biji benih itu keluar dalam keadaan kuning dan berolak-alik. Berolak naik. Jadi naiklah macam pokok naik gitu deh. Benih tu naik jadi pokok deh. Riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Awanah, Abu Ya'la dan Baihaqi. Hadis seterusnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Bermaksud siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, dia hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, hendaklah dengan lidahnya. Kalau dengan lidah pun tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya.
Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abdul bin Humaid dan Abu Daud At-Tayalisi. Hadis seterusnya, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Bermaksud, barang sesiapa yang kasih kerana Allah, wa abghada lillah, benci kerana Allah, wa ata lillah, memberi kerana Allah, wa mana'a lillah, dan tidak memberi juga kerana Allah, faqad istakmala al-iman, sesungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Faqad istakmala al-iman. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tabrani, Ad-Diya, Al-Maqdisi, Al-Bahaqi dan Al-Baghawi. Tadi hadis tadi dah. Zalika da'aful iman, selemah iman. Iman ni ada lemah, ada kuat, ada besar, ada membesar dah. Ada semakin menguat, nah. Jadi bertambah dah, semakin berkurang dah. Salah gitulah. Hadis seterusnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bermaksud iman ada lebih 70 bahagian iman. Yang paling istimewa daripadanya ialah ucapan kesaksian la ilaha illallah. Dan yang paling kurang daripadanya wa adnaha, yang paling kurang daripadanya ialah membersihkan jalan dari segala gangguan. Imatatul adza 'anit tariq. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ada di riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya. Akhir sekali lihatlah pula asar-asar sahabat. Ini adalah sebahagian daripadanya. Sayyidina Umar pernah berkata kepada para sahabatnya, halummu nazdad imanan fayadhkuruna Allah Ta'ala. Bermaksud, ayuh, halummu dah. Ayuh. Biar bertambah iman kita dah. Tazdad imana. Lalu mereka berzikir dah. Al-Khalal bin dalam As-Sunnah, Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah, Ibn Battah dalam Al-Ibanah. Ini masuk selalu berdoa begini, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bermaksud, ya Allah, tambahkanlah pada kami iman, zidna imanan, yakin dan kefahaman yang mendalam, tambah yakin, tambah faham. Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah. Jundab bin Abdullah Al-Banjali menceritakan, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'ana thumma ta'allamna al-Qur'ana fasdadna bihi imana. Bermaksud dah, ketika beliau ketika muda, kami bersama Nabi SAW, kami pelajari iman sebelum pelajari Al-Quran. Belajar iman tu. Iman pun kena belajar dah. Kemudian kami pelajari Al-Quran. Lepas belajar iman, belajar Al-Quran. Dengan itu bertambahlah iman kami. Dan Quran itu menambah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Bahaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dan Ibnu Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in selalu berkata, al-imanu yazid wa yanqus. Bermaksud iman itu bertambah dan berkurang. Rujuk Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah. Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu berkata, al-imanu yazid wa yanqus. Qila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Qala idza dzakarna Allah fahamidanahu wa subhanahu wa tilka ziyadatuhu. Idza ghafalna fadzalika nuqsanuhu. Bermaksud iman itu bertambah dan berkurang. Beliau ditanya orang, bagaimana bertambah dan berkurangnya itu? Beliau menerangkan, apabila kita ingat kepada Allah lalu kita bertahmid dan bertasbih, begitulah ia bertambah. Maksudnya amal lah. Bertambah dan berkurang. Dia berkurang apabila kita leka lalai, berkuranglah iman. Baihaqi dalam Syu'aib al-Iman, Ibn Abi Syaibah dalam Al-Iman, Ibn Battah dalam Al-Ibanah. Demikianlah kami paparkan sebahagian daripada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Selain dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah itu, golongan pertama Ahli Sunnah wal Jamaah juga berpegang dengan dalil akal. Kata mereka, kalau hakikat iman tidak berlebih kurang, tentulah setiap orang yang beriman itu sama tarafnya. Kalau iman tak ada naik, tak ada turun, supaya iman lah. Iman Abu Jahal, iman orang munafik ke ataupun selesai sikit-sikit ke, dengan iman Abu Bakar sama lah. Termasuk iman orang yang melakukan maksiat dan bermacam-macam bentuk kejahatan yang lain dengan amal orang yang taat, iman orang yang taat ni sama dah. Tentulah iman semua orang sama saja dengan iman para nabi dan iman para malaikat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal dah. Okey. Okey, takwilan terhadap dalil-dalil tersebut. Dia lagi ni cepat je dah. Kita sampai habis sikit dah.
Tadi mazhab Hanafi golongan kedua ni ada ta'wil lah. Dalil-dalil tersebut dah. Pasal dalil itu terus ada. Dah, terus sangat kata iman tu Yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang dah. Ta'wilan terhadap dalil-dalil tersebut. Golongan kedua ahli sunnah wal jamaah menta'wilkan dalil itu dengan ta'wilan-ta'wilan berikut. Ta'wil lah. Pertama, yang pertama dan berkurang sebenarnya ialah juzuk mukamil iman. Jadi bahagian yang untuk menyempurnakan iman dah. Bukanlah juzuk mukawinnya, bukan juzuk taqa iman itu sendiri, tapi nak menyempurnakan comel iman dah. Dia kata bukan taqa lah, maksudnya nak comel dah. Bukan kereta sebuti ke apa, nak comel kereta dah. Bukan orang sebut orang tu ada dah cukup lekat tu, cuma nak suruh comel lagi dah, make up lagi dah. Pakai yang cantik ke apa bersih ke dah. Juzuk mukamil iman yang boleh bertambah dan berkurang itu mungkin berupa ucapan, mungkin juga berupa amalan perbuatan dengan anggota badan. Nak suruh comel mukamil dah. Yang kedua, takwil yang kedua, yang bertambah dan berkurang tu ialah nur iman, cahaya iman. Iman tu stalker dah. Ada dah lapu, semua lapu hak cerah, kau cerah ataupun malak. Gitulah. Nur iman itu memanglah lahir daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tenaga iman tak akan bertambah dengan amal ibadah dan taat kepada Allah. Perhatikanlah firman Allah ini sebagai buktinya. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Bermaksud, maka apakah orang-orang yang dibuka oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Sama ke tak? Orang kerah hati dia dengan orang yang mudah terima dia, lembut hati dia. Maka kecelakaan orang yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengasihi Allah. Kekeh hati dia, tak saya ingat Allah dah. Mereka itu dalam kesesatan nyata. Maksud dibuka ke Allah hatinya adalah Allah memberi taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan. Lalu terhasillah daripadanya nur cahaya. Kata nur cahaya dah, kebenaran dah. Yang ketiga, perkataan iman ada kalanya diguna dengan erti tasdiqul jinan bima la budda min tasdiqi. Tasdiqul jinan bima la budda min tasdiqihi. Hati membenarkan apa yang semestinya dibenarkan. Dan ada kalanya ia dipakai dengan erti ketenangan, kemanisan dan sinar. Iman itu maksud tenang, manis dan sinar iman. Lihatlah dua firman Allah berikut sebagai contohnya. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Bermaksud, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya iman mereka bertambah di samping iman mereka yang sedia ada. Kepunyaan Allah lah jua tertera langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Fatah ayat 4. Ayat seterusnya, Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Bermaksud, kemudian Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dia menurunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya dan menyiksa orang-orang yang kafir. Demikianlah balasan diberikan kepada orang-orang kafir. Surah At-Taubah ayat 26. Jadi, beri ketenangan dia. Anzalallahu sakinatahu. Dia situ dia kata masuk. Cimin juga dah. Atau sini. Sakinah juga ada, sakinah fi qulubil mu'minina ayat tadi dah. Berdasarkan kedua ayat ini, pertambahan iman ada kalanya dipakai dengan arti pertambahan ketenangan, tambah kemanisan iman dan bertambah kesempurnaan iman. Ia tidak berarti pertambahan tasdik, pembenaran yang merupakan asas iman itu sendiri dah. Dia kata gitulah. Ini kerana asas iman itu ada pada semua orang mukmin, tidak kira sama ada ia seorang yang soleh ataupun dia seorang yang fasik, alim ataupun jahil. Benar, basic dah, percaya ke Tuhan, percaya ke Rasul ke apa. Sebagaimana para Nabi dan Rasul AS, berbeza-beza dengan dalam sifat dan keistimewaan tertentu, tapi mereka tetap sama dan tidak berbeza daripada segi kenabian dan kerasulan itu sendiri. Dan Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul lah, tapi ada hak lebih kurang tu dari kesempurnaan lah dah. Demikian juga dengan manusia, walaupun mereka berbeza dalam sifat-sifat ataupun dan kelebihan-kelebihan tertentu, namun mereka tetap sama dalam kemanusiaan itu sendiri. Manusia sama je, sama-sama manusia dah. Ada beza ni, pangkat ke apalah, darjat. Hakikat iman juga begitu dah. Dia tidaklah bertambah dan tidak berkurang. Apa yang bertambah dan berkurang ialah mukammilatnya, sifat-sifat yang menyempurnakan iman tersebut, seperti ketenangan, kemanisan, sinar cahaya dan lain-lain.
Syah Waliullah menyatakan kehairanannya terhadap sikap para muhaddisin yang membilang amal bil arkan sebagai juzuk iman. Dia rasa pelik pula dah. Ini mazhab Hanafi kan? Amal dengan anggota ini sebagai juzuk iman. Kemudian beliau sendiri memberikan jawapan dengan mengemukakan satu contoh yang sangat menarik. Kata beliau, perbandingan amal bil arkan yang diterima muhaddisin sebagai juzuk iman itu ialah seperti tangan, kaki, jari, jemari, hidung, telinga dan sebagainya. Semua ini adalah juzuk-juzuk komponen-komponen badan manusia. Manusia akan tetap dikatakan manusia sama ada mempunyai juzuk-juzuk atau komponen-komponen badan yang tersebut itu atau tidak. Tak ada tangan masih Islam lagi pasti. Masih manusia lagi dah. Tak ada kaki masih manusia lagi dah. Tak ada hidung manusia lagi dah. Bezanya ialah dalam keadaan pertama ia merupakan manusia yang sempurna kejadiannya. Dalam keadaan kedua pula ia adalah manusia yang tidak sempurna kejadiannya dia. Hak cacat kan? Orang panggil cacat. Oh manusia cacat tak ada tangan tak ada kaki dah. Okey you panggil dah. Begitulah juga dengan iman. Iman yang disertai amal adalah iman yang sempurna. Semakin banyak amal dilakukan, semakin sempurnalah iman itu dia. Semakin comel lah manusia itu dah. Manakala iman yang tidak disertai amal pula adalah iman yang tidak sempurna. Lihat Hujjatullah Al-Balighah jilid 1 muka 278, At-Ta'liq As-Sabih jilid 1 muka 13, Tanzimul Ashtad jilid 1 muka 29. Ringkasnya lah, ringkasnya ada kesimpulan. Ringkasan dan kesimpulan daripada perbincangan di atas. Sekarang penulis cuba meringkaskanlah apa yang dikatakan perbezaan pendekatan dan perbezaan lafaz di antara dua golongan ahli sunnah wal jamaah tersebut. Dengan itu akan nyatalah persamaan tanggapan tentang iman yang ada pada kedua-duanya. Kesimpulannya dah. Kesimpulan pertama. Golongan pertama mengatakan iman bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurang dengan amalan kemaksiatan dan atau perbuatan dosa. Apa yang bertambah? Kata mereka yang bertambah ialah kesan amalan itu hasilnya atau kafiatnya. Golongan kedua tidak menafikannya. Yang mereka nafikan ialah bertambah atau berkurangnya apa yang semestinya diimani. Percaya pada Allah lah. Nak tambah ke apa lagi? Kata gitulah. Dan dipercayai mu'manun bihi. Kalau percaya ke Allah, percaya ke Tuhan lah. Supaya dah orang fasik ni dah. Dalam soal ini pada hakikatnya golongan pertama tidaklah berbeza dengan daripada golongan kedua. Jadi kesimpulan kedua, golongan pertama mengatakan terdapat 3 juzuk, 3 komponen, 3 bahagian dalam iman. Apa kita manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut dah gitulah. Dia pun kita ada 3 komponen iman dia. Tetapi juzuk asas dan sebenarnya hanyalah tasdiqul bil jinan. Ini membenarkan dengan hati dah. Membuat pengakuan dengan lidah dan mengamalkan apa yang diimani juga merupakan juzuk komponen iman. Tetapi kedua-duanya adalah komponen tambahan juzuk zaid. Macam tangan kaki dia lah. Golongan kedua walaupun tidak bersetuju dengan golongan pertama daripada segi iman mempunyai beberapa juzuk. Ada yang asasi dan ada yang tambahan. Tetapi mereka tetap bersetuju dengan golongan pertama tentang tasdiq sebagai hakikat mahiyah iman. Adapun yang kedua lagi itu bukan juzuk, bukan bahagian. Itu tidak lebih dari buah atau hasil iman. Kata dia, ada tangan kaki ni macam hasil iman dah. Yang ketiga, golongan kedua percaya bahawa orang yang tidak melakukan apa-apa perintah dan suruhan agama, begitu juga orang yang melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh agama tidak akan terus masuk syurga. Seperti kepercayaan Murji'ah. Murji'ah ni kata iman ni tetap sama lah. Buat dosa ke orang tak buat dosa ke serupa dah. Mereka mengatakan orang seperti itu kalau tidak diampunkan oleh Allah akan dihukum dahulu sama ada di alam barzakh, alam kubur ya, barzakh ni kubur dah. Di padang mahsyar ataupun dalam neraka. Dah. Jadi mazhab Hanafi gapo golongan kedua kata kena azab juga buat dosa dah. Bagaimanapun akhirnya ia akan dilepaskan dari neraka dan akan masuk syurga juga akhir sekali. Golongan pertama pula percaya bahawa orang yang meninggalkan amal berarkan perbuatan lah. Amal perbuatan boleh menyebabkan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak diampuni oleh Allah. Tetapi mereka tidak akan kekal dalam neraka. Bukankah perbezaan seperti ini hanya perbezaan pada segi lafaz sahaja atau ibarat sahaja? Kesimpulan daripada kedua-dua pendapat ini ialah orang yang meninggalkan amal bil arkan perbuatan lah. Buat dosa, tinggal maksiat, tinggal semaya, tinggal zakat, tinggal haji ke apa, mungkin masuk neraka dah. Tapi kerana ada iman dalam hatinya, di akhirnya akan selamat juga dan akan masuk syurga juga. Dah. Kesimpulan keempat. Iman seorang akan bertambah apabila ia mengerjakan segala bentuk ketaatan dan kebajikan. Bertambah juga dia dah. Ni. Gitulah. Bagi golongan pertama bertambah. Golongan kedua kata menyempurnakan iman dah. Jadi hampir sama saja. Setakat tu sajalah. Lepas ni kita akan bincang penyebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.